Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kesyukuran yang sangat-sangat tinggi kita rafa'kan kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita, sebagaimana melimpahnya jemaah pada hari ini di masjid. Maka alhamdulillah, limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla ke atas hamba-hambanya lebih daripada itu. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan Ramadan dalam keadaan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Ramadan dalam keadaan kita kembali kepada sifat salat yang mana kita amalkan sebelum daripada pandemik COVID-19. Kita kembali kepada Ramadan dengan harapan dan dalam kemudahan yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita, yang mungkin dicemburui oleh ramai di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hari ini 1 Ramadan. Tidak ada bicara yang lebih baik dari kita sebutkan dan kongsikan pada pagi ini, melainkan kita bercerita tentang Ramadan yang kembali bersemi. Ramadan adalah anugerah agung, anugerah yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang bukan semua orang dapat mengecapinya. Beberapa orang yang kita kenal, mereka seperti kita juga menanti kedatangan Ramadan. Mereka seperti kita juga duduk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia doa dengan doa yang dipanggil masyhur, walaupun dia bukan adalah doa yang ma'thur, iaitu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sabit daripada golongan salafus salih, orang-orang salih yang terdahulu. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dalam bulan Ramadan. Jadi sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, mereka berdoa dengan doa yang sama. Kita juga berdoa dengan doa yang sama, tetapi mereka dijemput oleh Allah Azza wa Jalla kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sempat bertemunya dengan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bertemu dengan Ramadan anugerah Allah. Benar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang sahabat nama dia Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah menceritakan bahawa pada waktu dia hidup dulu, zaman sahabat dulu, waktu dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang lelaki yang masuk Islam serentak. Kemudian 2 orang lelaki ini pergi menumpang di rumah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Dia masuk Islam serentak. Kemudian 2 orangnya setelah masuk Islam pergi berjihad fi sabilillah. Salah seorang daripadanya mati syahid di medan perang. Yang kedua daripadanya kembali selamat dan meneruskan kehidupan selama setahun. Kemudian akhirnya dia mati dalam keadaan Islam
tapi tidak sebagai syahid sebagaimana sahabatnya yang pertama. Pada satu malam, sahabat Nabi ini Talhah bin Ubaidillah yang jadi tuan rumah kepada dua tetamu ni. Dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut, dia tengok dia dan dua orang sahabat ni duduk di pintu syurga. Lalu kemudian datanglah satu seruan, Fulan bin Fulan, masuklah kamu ke dalam syurga. Yang dipanggil masuk syurga dahulu ialah orang yang meninggal dalam keadaan biasa. Kemudian beberapa ketika setelah itu datang pula seruan, Fulan bin Fulan, masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu masuklah sahabat yang mati syahid tadi. Lalu kemudian Talhah bin Ubaidillah tunggu lagi di situ, datang satu seruan, dia kata, Talhah, kamu belum tiba waktunya lagi, baliklah dulu. Dia pun tersedar daripada tidurnya. Lalu timbul satu kehairanan. Ini bukan cerita biasa, tuan-tuan. Ini adalah sabit daripada kisah berkaitan dengan dalam hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Sahabat ni, Talhah bin Ubaidillah, dia timbul rasa hairan. Dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Apa yang menghairankan dia ialah macam mana orang yang meninggal dalam keadaan biasa ni boleh masuk syurga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Pelik tak? Macam mana orang meninggal dalam keadaan biasa boleh masuk dulu syurga lebih daripada orang mati syahid. Lalu Nabi SAW pun jawab kepada dia, bukankah yang kedua itu sempat hidup setahun setelah daripada yang pertama? Talhah kata, ya. Bukankah dalam setahun itu dia sempat salat bilangan rakaat yang lebih daripada yang pertama? Talhah kata, ya. Dan bukankah dia sempat bertemu dengan Ramadan? Talhah kata, ya. Lalu Nabi SAW kata, sesungguhnya jarak di antara keduanya di dalam syurga adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Bezanya. Padahal orang ni mati syahid, tapi kelebihan bertemu dengan Ramadan lebih istimewa daripada itu. Bagaimana tidak kalau kita sebut dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan keadaan orang yang mati syahid apabila bangkit di hari akhirat. Orang yang mati syahid tidak dimandikan waktu dia mati. Dia dikebumikan dalam keadaan darahnya masih lagi membasahi tubuh dia. Sehingga waktu dia bangkit di hari akhirat, Nabi SAW kata, damuhu lawmu damin wa rihuhu rihul misk. Sesungguhnya dia bangkit di hari akhirat, darahnya warnanya seperti darah, tetapi bau darah itu sudah bertukar menjadi haruman kasturi. Bau darahnya rihuhu karihul misk. Bau darah tu sama seperti haruman kasturi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada lafaz, dia ada huruf kaf. Rihuhu karihul misk. Kaf litashbih. Tashbih ni makna benda yang sama dan serupa. Kita terjemah harum darahnya seharum kasturi. Itu bagi siapa? Orang mati syahid. Tapi bagi orang yang berpuasa di jalan Allah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la khalufu famis saimi
atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa. Tadi bau darah, ni bau mulut orang yang berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Muttafaqun alaih. Bau mulut orang yang berpuasa atyabu, lebih harum. Lebih harum. Kalau kita belajar bahasa Arab, tadi kaf litashbih. Huruf kaf menunjukkan sama dan serupa. Tapi atyabu datang dengan ismut tafdil. Satu lafaz yang menunjukkan bandingan yang lebih besar. La khalufu famis shaimi atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah min rihil misk, daripada haruman kasturi. Jadi tuan-tuan bandingkan, Nabi sebut orang mati syahid darah dia seharum kasturi. Nabi juga sebut sallallahu alaihi wasallam bau mulut orang berpuasa lebih harum dari haruman kasturi. Ini menunjukkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benar kita berada dalam satu anugerah yang sangat besar. Ditambah lagi sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Nabi juga kata, apabila datangnya Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Dan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada hamba-hambanya di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik, kelebihannya, fadilatnya, pahalanya daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan Allah Azza wa Jalla juga membebaskan hamba-hambanya daripada neraka. Dan yang perkara itu berlaku pada setiap malam dari hari-hari Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla juga mewajibkan dalam Ramadan ibadah yang khusus yang tidak diwajibkan sebelum daripada ini dalam bulan-bulan yang lain. Iaitulah Allah mewajibkan puasa supaya hamba-hambanya ini mendapatkan kebaikan yang penuh dan lebih apabila berada dalam Ramadan. Jadi semua kita tahu akan kelebihannya. Cuma tahu dan menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baik mungkin, itu dua benda yang berbeza. Ada orang tahu tapi tak endah. Ada orang tahu tapi tak beriman. Ada orang tahu tapi dia menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan pilih nak jadi hak mana. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fatir ayat 32. Kata Allah Azza wa Jalla berkait dengan manusia yang diberikan anugerah nikmat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kemudian kata Allah, kami wariskan Alkitab kepada orang yang terpilih dari kalangan hamba-hamba kami. Yani Allah anugerahkan Al-Quran kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka manusia-manusia lain, faminhum zalimun li nafsi, ada manusia yang terima anugerah ini, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada kumpulan yang bersederhana.
Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan ada di kalangan mereka yang mana berlumba-lumba dengan kebaikan dengan izin Allah. Dan secara umum dalam semua amalan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala bahagi manusia ni kepada 3 kumpulan sebagaimana dalam ayat tersebut. Dan begitulah juga Allah bagi di akhirat nanti manusia kepada 3 kumpulan sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu pada hari akhirat akan jadi 3 kumpulan. Kumpulan pertama apa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, kumpulan belah kanan, satu kumpulan. Yang kedua, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, kumpulan sebelah kiri. Kumpulan ketiga, hak mana? Hak kita tahu memang belah kanan belah kiri ya. Ada satu lagi kumpulan yang disebut sebagai fas-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Siapa kumpulan ni? Kita relate dengan ayat yang kita baca di awal tadi, surah Fatir ayat 32. Kumpulan manusia yang pertama, zalimun li nafsih, orang menzalimi diri mereka. Siapa ni? Orang yang bila dengar Quran dia tidak beriman. Sama juga dengan Ramadan. Ada orang Ramadan datang dia tak ada mana bagi dia. Yang dia tahu mungkin tahun baru dia, yang dia baru tahu mungkin perayaan dia. Dalam kepala dia Ramadan bukan untuk dia, Ramadan untuk orang Islam. Dia tak kisah kita puasa ke kita puasa tak puasa, kita tarawih ke kita tak tarawih, anugerah banyak ke, keampunan lebih ke, pahala berganda ke, dia tak ada kaitan dengannya. Orang ni orang yang paling rugi. Sebab apa? At the first place dia tidak beriman kepada Allah, lalu dia tidak berharap kepada rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Lalu dia adalah orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya sendiri. Allah nak bagi, dia yang berpaling. Allah nak anugerahkan dia, tapi dia sombong dengan Allah. Orang ni orang zalim terhadap dirinya sendiri. Allah rugi dah, Allah tak rugi sikit pun. Allah tak rugi sikit pun. Andai semua makhluk tidak beriman kepada Allah, tidak akan kurang kekayaan Allah dan tidak akan kurang ketuhanan Allah. Malah andai semua tidak beriman, Allah Ta'ala boleh sahaja pupuskan manusia. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Boleh saja Allah matikan kamu dan Allah datangkan dengan makhluk yang baru, dengan penciptaan yang baru. Mati generasi ini, Allah datangkan generasi baru. Allah Maha berkuasa. Dalam satu hadis kursi, Nabi SAW sebut, Allah Azza wa Jalla sendiri yang berfirman. Dalam hadis kursi, Allah sendiri berfirman. Tapi bukan Quran lah, hadis kursi kita panggil. Allah Ta'ala kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya orang yang terawal daripada kalangan kamu sampai yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Kalau semua manusia, makhluk jin dan manusia yang nama mukallaf, semuanya kufur. Sebelum tu Allah Ta'ala kata dia,
kalau semuanya beriman, tak bertambah kekayaan. Dan sebaliknya, kalau semua kufur, tak berkurang juga kekayaan. Allah maha agung, maha kaya. Tak rugi sikit pun. Kalau kita ni seorang hamba berpaling dari Allah, yang rugi kita. Allah tak rugi sikit pun. Tuan-tuan, kalau kita tak ambil kesempatan Ramadan akan pergi. Allah rugi, Allah tak rugi. Kita yang rugi. Golongan yang kedua, pertama, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid. Yang kedua ni yang bersederhana. Bersederhana ni kita ambil orang yang ambil package basic. Kalau tuan-tuan pergi Tune Hotel, dia ada package yang paling basic. Tuan-tuan dapat menginapnya. Towel bawa sendiri, sabun bawa sendiri, apa pun tak ada. Ada katil je. Kalau nak kena add on. Paling basic kita panggil hak paling ekonomi. Dalam bahasa Quran, muqtasidun. Siapa mereka ni? Orang yang paling, dia buat amal, dia ambil yang paling basic. Hak mana paling basic? Hak rukun-rukun, hak wajib-wajib je. Sembahyang 5 waktu, alhamdulillah. Puasa Ramadan, alhamdulillah. Tapi hak lain-lain, hak sunat-sunat, dia tak tepi. Selamat, alhamdulillah. Walaupun dia tak puasa sunat, lepas daripada Ramadan, tak ada satu hari pun puasa sunat, tak ada masalah. Tak apa, dia telah menunaikan kewajipan dia. Orang ni insya-Allah dalam satu hadis Nabi SAW pernah didatangi seorang lelaki. Dia tanya Nabi tentang Islam, Nabi suruh dia mengucap dan sebagainya. Kemudian Nabi ajar kepada dia salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat kalau mampu ataupun haji. Kemudian dia kata kepada Nabi SAW, aku akan buat seperti mana kamu suruh ni, aku tak tambah, aku tak kurang. La azidu wa la anqus. Aku tak tambah, aku tak kurang. Aku akan buat hak tu je. Lelaki tersebut berpaling pergi. Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata, aflaha in sadaq. Kalau betul dia buat sebagaimana dia kata tadi, maknanya dia tunaikan yang wajib saja, dia sudah berjaya. Dia sudah berjaya. Tapi maknanya kalau orang tu, dia Ramadan dia puasa, habis Ramadan daripada Syawal sampai jumpa Ramadan balik, tak ada satu hari pun puasa sunat, alhamdulillah, insya-Allah, andai iman dia sempurna, dia tidak syirik kepada Allah, insya-Allah Nabi SAW kata dia berjaya kalau dia betul. Orang ni apa? Paling basic. Yang ketiga, ini special, the special one. Wa minhum sabiqun bil khairat. Sifat ni orang berlumba-lumba kepada kebaikan. Orang berlumba-lumba kepada kebaikan ni maknanya apa? Ada je peluang nampak benda baik di sisi agama. Bukan baik pada sudut pandangan dia. Kadang-kadang kita ni menilai baik ikut hawa kita, hawa nafsu. Kita kata benda tu baik, tapi agama tak pandang benda tu baik. Itu kita tak pakai. Hak ni agama kata dia baik. Macam mana kita tahu agama kata benda baik? Ada perintah daripada Al-Quran, ada perintah daripada hadis Nabi SAW. Dan difahami demikian oleh para sahabat dan juga para ulama. So, kebaikan yang jelas dalam Quran, dia pun terus buat benda baik, berlumba-lumba. Maknanya orang yang ketiga ni bukan sekadar buat benda wajib, hak sunat dia buat, malah dia berlumba-lumba. Kalau masuk package hak tadi, kita kata hotel bajet tadi, ada je add on, semua dia klik. Semua dia klik.
Towel klik, sabun klik, insurans klik, habis semua satu select all dia. Yang tu memang dahsyat. Maknanya orang puasa Ramadan kemudian dia isi dengan perkara-perkara lain yang sunat, sehingga akhirnya kedudukan dia di hari akhirat, sebagaimana dia berlumba-lumba dengan amalan baik di dunia, kata Allah, fas-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah Ta'ala kata apa? Orang yang mendahului dengan kebaikan, merekalah yang akan mendahului ke syurga. Orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan, merekalah yang akan mendahului ke syurga. Malah ada sebahagian daripada umat ini akan masuk syurga tanpa hisab. Mereka mendahului orang-orang lain. Sedang orang lain tengah sibuk dihisab, dihitung, dibuat apa, mereka telah mendahului mereka dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. So apa ciri-ciri yang kalau kita kata boleh tengok dalam skala yang penuh, ataupun kita boleh buat satu jadual bagaimana kita menjalani Ramadan dengan sifat orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Yang tu kita nak cari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita berlumba-lumba nak kepada kebaikan, selain daripada sifat berlumba-lumba saja, kita kena tahu mana keutamaan, supaya kita tidak berlumba kepada benda yang tidak menjadi keutamaan. Ada orang bila datang Ramadan, dia berlumba nak rebut tapak bazar Ramadan. Lomba tak? Lomba. Pukul berapa lagi dia tunggu kalau nak mengundi? Dia berlumba. Masuk Ramadan, dia berlumba nak ambil bazar Ramadan. Ada orang berlumba juga buat perniagaan. Belum ni tak pernah berniaga, masa ni lah nak berniaga. Dapat pula apa? Air citra bagi. Hak 10,000 KWSP dah. Hak keluar tu semua buat pula bisnes. Pasal apa? Oh, kebetulan dekat Ramadan nak cari duit raya lebih. Siapa habis hujung raya, hak 10,000 tu tinggal separuh je. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki lah. Tapi nak sebutnya apa? Keutamaan. Prioriti kita duduk di mana? Dalam Ramadan, apa bentuk kebaikan yang kita patut berlumba-lumba? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita kembali kepada nas, teks agama, sebab kita dalam agama ni mesti dipandu. Kita dalam agama ni bukan boleh ikut kita lah, selera kita. Tu tak panggil selera, itu dipanggil hawa nafsu. Kalau benda tu tak ada dalam Quran, kalau benda tu tak ada dalam hadis, tidak ada di kalangan para sahabat yang sebut, dan tidak ada di kalangan ulama-ulama muktabar, kalau dia buat, itu bukan rasa dia. Oh, saya rasa benda ni baik. Itu bukan rasa, itu adalah hawa nafsu. Sehingga kita buat baik tak terpandu. Jadi macam orang panggil orang yang kalau main bola tak ada coach. Bola kampung macam mana? Tengok bola pergi situ belakang. Tengok musim. Viral benda pergi tengok. Oh, ustaz tu kau ni pergi. Ikut musim. Orang rajin musim puasa dia pun puasa. Rajin musim apa lagi nasyid dia main nasyid. Rasulullah pergi umrah pakai pergi umrah. Bagus dah umrah tu. Tapi kalau dia tahu bila dia nak buat umrah, bagaimana dia nak buat umrah, macam mana, ibadat mana yang lebih utama, lafaz apa yang itu mesti dipandu. Dalam agama ni kita mesti dipandu. Yang memandu kita hidayah. Apa yang menjadi hidayah yang kita boleh tengok, boleh pegang, boleh rasa? Hidayah Allah, itu kita tak boleh kata. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Kita minta aja dengan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tapi satu bentuk panduan hidayah yang kita boleh cari, yang kita boleh baca, yang kita boleh tengok, dia panggil hidayatul irsyad.
Hidayah panduan tata cara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Dalam buat baik ni, kaedah dia paling utama. Dalam satu hadis yang sahih, ada pun dalam hadis 40 hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis kursi juga. Allah sendiri kata. Kalau Allah Taala kata, kita nak kata apa lagi? Nah, lepas tu kita sebut sebelum daripada ni, when Allah say something, your opinion doesn't matter. Tak ada makna dah perkataan. Bila Allah dah kata, mu nak kata apa lagi? Allah sendiri kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ila akhiril hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis kursi, Allah sendiri kata, Allah Ta'ala kata, tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Maknanya amalan yang Allah paling suka, nombor satu sekali, ialah amalan fardu. Tuan-tuan pergi kerja, buat hak fardu dulu. Setelah hak fardu selesai, baru buat hak sunat. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kata Allah, dan senantiasalah hamba-Ku setelah yang fardu itu, dia buat pula benda-benda yang sunat sehingga aku mencintainya, kata Allah. Maknanya, dari sudut keutamaan dalam ibadah, secara umum, tidak Ramadan ataupun luar Ramadan, dalam Ramadan ataupun luar Ramadan, ialah kita buat yang fardu dulu yang utama. Kemudian baru mari yang sunat. Kalau kita dahulukan yang sunat, kita miss yang fardu, kita tak jadi lebih baik. Contoh, fardu ni keutamaan dalam hidup kita, hak fardu. Kita dalam Ramadan ada kefarduan puasa, betul tak? Tapi ada tak kefarduan yang lebih besar daripada kefarduan puasa? Ada. Salat 5 waktu. Tiba-tiba ada sebahagian manusia bak puasa jaga sungguh, bak salat tak jaga. Sedang salat 5 waktu lebih Allah suka daripada kefarduan puasa, sebab hak tu fardu yang lebih besar. Hak ni 5 kali sehari, tidak kira Ramadan atau tidak Ramadan, setiap hari wajib 5 kali. Ramadan sebulan ya. Tiba-tiba dia kerja punya puasa, salat tak jaga. Itu satu contoh. Atau yang kedua, kita kata dia kejar yang sunat, dia tinggalkan yang fardu. Hak tadi tekan yang fardu, tinggal kefarduan yang lebih besar. Hak yang kedua ni, dia kejar yang sunat, dia tinggal yang fardu. Contoh, sembahyang tarawih penuh, sunat ke wajib? Sunat. Kalau sembahyang rumah, tak ada apa. Tapi sembahyang subuh tak mari masjid, zuhur tak mari masjid, asar tak mari masjid. Paling kritikal maghrib, hak paling kurang sekali. Tiba-tiba mari Ramadan, maghrib adalah solat yang paling kurang jemaah. Pasal apa? Duk buka puasa di rumah. Tapi isyak penuh berlaku. Pasal apa? Bukan nak kejar isyak. Kalau tidak kerana tarawih, isyak pun sembahyang di rumah. Dia nak kejar tarawih tu, dia mari isyak. Sehingga sebahagian tempat, tidak sinilah, sebahagian tempat dia ringkaskan solat isyak semata-mata nak panjangkan solat tarawih. Solat isyak baca benda rekeh pendek, sembahyang pula cepat-cepat. Oh, sembahyang tarawih tengah muka surat dia baca, satu muka surat baca. Sembahyang isyak 5 minit,
Sembahyang tarawih 10 minit satu, 2 rakaat. Sembahyang isyak 4 rakaat 5 minit. Pasal apa? Orang nak kejar. Kita kena ingat, bila kita mengaji cerita talbis iblis, iblis ni dia punya sifat tipu manusia ni. Dia boleh tipu macam-macam. Dia boleh tipu manusia, orang daripada buat amal soleh pergi buat maksiat. Itu level orang jahil. Dia boleh tipu orang daripada amal soleh, okey, kepada amalan yang harus. Orang ni tak buat maksiat, cuma dia leka. Dia tak pergi buat amal soleh. Dia leka dengan benda yang harus. Dia tak buat maksiat bulan Ramadan, dia tak buat maksiat, cuma dia leka main telefon, leka dengan tengok TV. Kalau tak tengok benda-benda haram pun dalam TV tu, dia dah galik tengok sukan, tengok apa, tengok bola, tengok badminton, tengok macam-macam lah. Haram tak? Tak haram, harus selama tidak buka aurat dan sebagainya, tapi dia leka. Itu ranking nombor 2. Hak ranking maksiat tu dia pindah daripada ibadat pergi ke maksiat. Hak nombor 2 ni daripada benda yang ibadat pergi kepada benda harus. Dan level yang paling tinggi juga, dia iblis ni dia boleh hasut orang supaya kejar amalan yang kurang afdal, pergi tinggal amalan yang lebih afdal. Kejar juga solat tarawih, solat fardu. Sedang Allah lebih suka yang mana? Allah lebih suka yang fardu daripada yang sunat. Tak. Sama juga kalau orang tu sedekah Ramadan, hari ni orang panggil, saya nak buka tabung sedekah, saya nak infak, pergi sana buka bayar resip, transfer online lagi, buat macam-macam, auto debit tak ada terdebit, beribu habis bulan Ramadan. Siapa dekat raya tak bayar zakat fitrah? Zakat fitrah RM10 je. Sini berapa? 7, 14, 21 kan? 7, 14, 21. Nak bayar mana? Tuan-tuan jangan kira zakat fitrah ni kira macam Shopee. Cari similar produk hak mana paling murah sekali. 21, 14, 7. 7 dia paling murah. Okey, kita klik hak 7. Jangan. Tamu zakat fitrah tu ibadat wajib. Wajib Allah lebih suka daripada yang sunat. Kalau tuan-tuan bayar 1000 hak sunat, tak akan sama dengan RM10 hak wajib. Sebab Allah lebih suka benda yang wajib. Lepas tu tuan-tuan kena faham kenapa ada option 7, 14, 21. Sebab asal hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri, asal zakat fitrah ni dibayar dengan makanan asasi penduduk setempat, atau lebih tepat lagi makanan asasi yang ada di rumah kita lah. Kita ambil beras kita pergi bagi kepada orang miskin. Itu asal. Orang ada kurma, ambil kurma rumah dia, keluarkan daripada rumah, bagi kepada orang miskin. Orang makan gandum, ambil gandum rumah dia, sebanyak mana ahli bilangan rumah dia ada, banyak itulah dia buat keluar. Setiap orang tu satu sa', lebih kurang 2.78 gitulah, lebih kurang 3 kilo setiap individu. Kali ikut beras lah keluarkan. Jadi sebab tu kita keluar ikut apa hak kita makan. Kita makan beras hancur lah kita buat keluar, tu dapat nilai RM7. Kita makan beras import lah kita keluar, dapat RM14. Kita makan beras herba poni, basmati, makan nasi Arab tiap-tiap hari lah. Bukan kata seminggu sekali, tiap-tiap hari makan beras nasi Arab. Buat keluarlah hak tu. Ni tak nak makan hak kita pari hak paling ni. Ni hak kita makan sunat je. Hak wajib ni Allah perintahkan. Cari hak paling terbaik. Ajaib manusia ni dalam seni dia bermuamalah dengan Allah,
dia ikut selera dia tak ikut selera. Dia tak ikut kehendak Allah. Allah lebih suka yang wajib. Siapa kata? Allah sendiri. Mana bukti? Dalam hadis qudsi. Hadis itu panjang. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb ila akhir hadis. Dalam tu ada wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Sama juga. Orang nak jadi wali kan? Lah ni kan cerita banyak nak jadi wali kan? Wali sini ada wali ke? Wali belaka sini insya-Allah. Qul amin. Hak ada anak tina confirm dah jadi wali. Hak anak perempuan tu. Kemudian wali ni sebenarnya tak mestinya orang dengan penampilan nampak Islam. Tak. Wali ni orang yang dekat dengan Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah? Kaedah tadilah dalam hadis. Kalau dia ni semayang fardu 5 waktu pun tak lekat berjemaah di masjid, macam mana nak declare dia wali? Dah, sini dia tak declare, dia tak panggil pun dia wali. Tapi kita tengok dia jemaah 5 waktu siapa? Dulu lagi dia siapa? Tak ada orang lain lebih awal daripada dia. Dialah nombor 1 sekali. Kita kata dia sini kat dialah wali. Pasal apa? Sebab dia mendatangi perkara yang Allah suka. Sama dengan ibadat-ibadat lain. Dalam zikir kita, ada perkataan yang Allah suka. Nas, ada Quran sebut, ada hadis Nabi sebut. Nabi SAW kata, ahabbul kalami ilallah, perkataan yang Allah paling suka. 4 perkataan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, walhamdulillah, kalimah sebut alhamdulillah, kalimah alhamdulillah tamla'ul mizan, letak di timbangan Allah hari akhirat, memenuhi timbangan. Satu kalimah tu memenuhi timbangan. Kalimah alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi SAW, kalimah subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Kita nak cari zikir hak mana lagi? Hak tu. Mari pula Ramadan, zikir mana nak baca? Al-Quran. Sehingga setiap Ramadan Nabi SAW sendiri selaku Rasul yang agung, Nabi akan tadarus Quran dengan Jibril. So kita dalam fiqh Ramadan ni, bila Ramadan datang, kita ada perkara yang paling utama, saya sebut kaedah, dahulukan yang wajib, kemudian baru tekan yang sunat. Dalam urusan mana? Pertama salat. Salat, dahulukan salat fardu 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian baru ambil yang sunat. Setelah sempurna fardu salat, maka tambah lagi salat-salat sunat. Paling utama salat sunat, qiyamul lail, qiyam Ramadan, salat tarawih. Tambah lagi salat 12 rakaat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Tambah lagi salat duha. Kalau boleh Ramadan, tuan-tuan, hari ni jangan keluar daripada masjid ni sehingga habis syuruk. Syuruk pukul apa? 7.10. 20 minit selepas syuruk, ngam-ngam 7.30. Lepas habis kuliah ni, jangan keluar daripada masjid sehingga tuan-tuan salat 2 rakaat. Siapa salat subuh berjamaah, dia tinggal di masjid sampai syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti mana haji dan umrah, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kita tak nak hak ni lah, hak kita nak klik, hak nak add on dalam Ramadan kita. Salat, salat sunat. Yang kedua, buat puasa lah. Puasa ni ada hak wajib, di dalamnya ada amalan-amalan sunat. Dalam puasa hak wajib ni ada amalan sunat. Pertama, sahur.
Akhirkan sahur, dua perkara benda. Pertama, makan sahur tu sunat. Akhirkan sahur, dua sunat yang berbeza. Yang ketiga, awalkan berbuka. Awalkan berbuka. Okay? Kemudian berbukalah dengan tamar, kurma. Tidak ajwah pun tak apa. Ajwah lah ni kan murah dapat kita. Murah pak kita pada Mekah lah ni. Hebat ni. Tak apalah. Dalam ibadat jangan rasa rugi. Beli nasi ayam, beli buka FC berpuluh-puluh ringgit. Mari nak buka rumah puasa. Mahalnya kurma. La ilaha illallah. Ibadat ni jangan. Sebab tu masyayikh kita kata, pakai minyak wangi, tidak ada istilah membazir dalam minyak wangi. Oleh kerana minyak wangi itu sunat, maka semakin harum, semakin tinggi nilai ibadat, maka kita bayar mahal, tak nama membazir. Yang membazir beli mahal tapi tak spray pun, duduk rumah. Itu bazir. Sunat dalam berpuasa. Apa lagi? Isikan waktu dengan doa. Sunat-sunat gitu. Tapi kalau tak isi dengan sunat, tuan-tuan balik rumah ni tidur je, dapat pahala puasa juga. Pasal apa? Itulah istimewanya puasa. Puasa ni anugerah dia istimewa. Kalau tak buat apa pun dalam puasa, just tak makan, tak minum, sampai maghrib buka puasa, insya-Allah itu pun pahala kita tak tahu banyak mana dah. Nombor dua apa? Puasa. Jaga yang fardu dalam bab puasa, jaga yang sunat. Dan jaga juga jangan sampai rosak pahala puasa. Nabi SAW kata, "Man lam yada'a qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa tak tinggal perkataan buruk, dusta, perbuatan dusta selama dia berpuasa, maka Allah tidak berhajat untuk dia tinggalkan makan dan minum dia. Jadi jaga juga pahala puasa tu jangan bagi batal. Okey. Yang keempat, dalam bab hal kita sebut dah juga, infak. Ramadan, infak. Infak. Infak ni ada hak wajib, zakat fitrah. Pilihlah daripada makanan-makanan yang terbaik. Kalau dia bayar option RM21, RM21 saya nak bayar. Kalau ada mahal lagi, saya nak bayar hak mahal lagi. Pasal apa? Memang rumah saya, beras saya, sepinggan makan tidak RM21. Ada orang Arab waktu saya jaga jadi imam dulu kita buat kempen, bayar zakat guna beras. Sebab itu asal dalam mazhab Syafi'i. Dan itu juga amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita collect beras, the real beras, bukan nilai beras, the real beras. Tambah lagi pasal saya duduk di Ampang tu orang Arab ramai. Sebahagian daripada mereka memang nak bayar dengan beras. Saya kata tak apa, kita terima. Dia bagi beras tuan-tuan 3 kilo tu, saya ingat harga 40 lebih kan, kat 50 satu pack cik 3 kilo. Setiap keluarga dia bagi seorang satu. Dia ada 3 orang anak, 5 kata silap saya, 4 kata pun 5. Dia bagi kantong-kantong 3 kilo tu, bagi. Kita tengok harga bawah tu, satu orang dia bayar harga RM50. Saya pun ambil lah beras tu, tak part special sikit lah sembunyi. Pergi kat rumah flat tu, tengok mana ahli masjid hak layak terima zakat ni, kita pun bagi kat dia. Dia kata apa? Allah Ustaz, seumur hidup saya tak pernah makan beras lagi ni. Saya kata inilah hikmahnya, di mana bila syariat zakat fitrah dibayar dengan makanan, maka di situlah ada kesempatan orang fakir mengecapi, merasai dengan lidah dia betapa nikmatnya makanan orang kaya. Itu hikmah, sehingga dia berhari raya dengan makanan mewah. Tapi kalau kita bagi duit, dia beli rokok lah, dia beli keperluan-keperluan lain. Tak apalah, alhamdulillah. Kita tak kata salah, itu pandangan yang muktabar dalam mazhab. Tapi nak kata antara hikmah kenapa asal diberi dengan zakat ni beras, supaya orang miskin boleh kecap makanan orang kaya. So kita kalau bayar zakat pun dah bayar dah, rumah kita kan banyak lagi makanan hak kita tu tak habis makan. Rumah kita ni Ramadan adalah
Hak tu hak wajib, hak sunatnya kita bagilah kepada orang-orang miskin makanan-makanan kita. Taja infak. Tak banyak pun tuan-tuan. Malam orang Rohingya telefon kat saya, Rohingya. Dulu saya duduk dekat Ampang, lah ni pindah dah Kelantan. Lepas tu duduk main lama tak mari tu. Jadi dia telefon, "Ustaz, saya tahu Ustaz dah pindah, tapi dia orang duk tanya lagi saya. Ustaz dekat mana lah ni?" Dia kata. Saya kata, "Saya dah pindah. Kita nak cari bajet untuk buka puasa Ramadan." Saya tanya, "Berapa satu hari?" "Tak banyak, 350 untuk satu surau." Dia buat bubur je, masyarakat Rohingya. Saya kata, 350. Kalau surau kita ni sehari bajet berapa buka puasa? 4,800, 10 kali ganda. Kongsikan makanan kita dengan orang-orang miskin. Itu yang sunat. Yang wajib hak tadi, hak sunat banyak lagi. Infak yang lain. Infak hak lain banyak lagi. Orang bakok tahfiz apa sebagainya. Saya pun nak minta juga, malu nak sebut acak-acak kali. Takut kita kata, kita bimbang kata suruh infak nak suruh. Ustaz ni infak nak suruh infak tahfiz dia ya. Saya bukan nak kata sebab saya nak, tapi nak sebutnya itulah amalan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim sahih, tak muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Nabi paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan saat baginda paling dermawan adalah ketika dalam bulan Ramadan. Sebab itu infak Ramadan satu amalan besar. Kalau boleh tuan-tuan, buat bajet Ramadan, keluarkan harian. Hari ni nak infak satu, banyak mana? Kalau tuan-tuan ada 1,000, 30 hari, bagi RM30 sehari. RM30, 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 RM30. Kurang-kurang setiap hari Ramadan kita ada infak. Tapi sini tak payahlah 1,000, sikit sangat. Orang sini kena 10,000, RM300 sehari. Tak kira lah siapa pun. Tapi jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa infak. Yang keempat, kalau tuan-tuan nak balik makan, tak ada? Boleh sambung lagi? Kalau Tichan yang tengah tunggu lah. Dia ada lagi dia teringat sebab hari ni hari pertama puasa. Silat-silat dia pergi singgah tempat restoran Kuali Gelegak tu. Lama sikit sebab saya nak tarik masa supaya tuan-tuan sempat waktu duha. Tak gimana kan hari ni hari Ahad kan. Yang keempat, 3 perkara kita sebut tadi, solat, puasa, infak. Yang keempat adalah bab zikir. Zikir ni hak paling utama, ranking paling utama. Tak ada lain, Quran. Ranking paling utama. Tuan-tuan, dia pahala ni beyond our imagination. Tak boleh nak gambar. Bila saya baca hadis tadi, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, kalimah Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah, tamla'ul mizan. Di timbangan akhirat penuh. Lagu mana? Dan sifat penuh tu, jangan kata penuh gelas tuan-tuan. Jangan kata penuh gelas. Timbangan bukan saya gelas. Timbangan mizan akhirat nanti, kalau letak langit dan bumi di atasnya, cukup untuk timbang langit dan bumi. Dalam satu hadis yang lain, hadis ni riwayat dia ada pertikaian, tapi dia dalam bab fadail, kelebihan. Itulah cerita Nabi Musa alaihissalam. Dia minta dengan Allah zikir. Dia minta dengan Allah zikir. Ya Allah, ajarkan kepada aku sesuatu untuk aku zikir kepadamu, yang mana orang lain tak faham, yang special. Allah Ta'ala kata, sebut la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ya Allah, la ilaha illallah ni semua orang baca. Aku nak sesuatu yang lebih istimewa. Allah Ta'ala kata, wahai Nabi Musa, seandainya langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, diletakkan di atas satu timbangan hari akhirat,
Dan kalimah la ilaha illallah diletak pula atas timbangan hari akhirat. Sebelah lagi. Timbang antara dua, langit dan bumi dengan kalimah la ilaha illallah. Lamalat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit dan bumi. Bila Nabi sebut wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard, kalimah subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Allahu akbar. Saya tak boleh nak, saya hanya boleh sebut lafaz nabawi, hak Nabi sebut. Tapi kita nak bayang bila kita sebut subhanallah, tiba-tiba kita memiliki perbendaharaan seluas langit dan bumi, beyond our imagination. Sebab tu zikir ni kita nak cari hak paling afdal. Kalau la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Kalau subhanallah memenuhi antara langit dan bumi. Kalau kalimah alhamdulillah letak di atas timbangan, penuh timbangan Allah. Tak nak cari hal lain ke? Baru ni sibuk dengan polemik zikir hu kan. Orang duk zikir hu. Tanpa saya nak merujuk mana-mana pihak. Tapi saya nak kata kepada tuan-tuan, kalau banding lafaz-lafaz yang Nabi sebut ni, tak terbanding. Tak terbanding. Tu baru zikir umum. Tiba-tiba kita zikir kita adalah kalam Allah. Tuan-tuan, Quran ni kalam Allah. Allah sendiri sebut. Kalau Allah puji, lafaz Allah yang puji dirinya sendiri. Kalau Allah bagi nama, Allah yang menamakan dirinya sendiri. Kalau Allah bagi tahu sesuatu berita, Allah sendiri yang tahu dengan ilmunya yang maha luas. Sehingga tidak ada, kalau kita sebut subhanallah tadi besar pahala, alhamdulillah besar pahala, la ilaha illallah besar pahala. Dengan Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, 4 kalimah yang Allah paling suka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masih tak terbanding dengan Quran. Quran zikir ranking nombor 1. Sebab tu Ramadan adalah waktu kita dengan Quran. Ramadan waktu kita dengan Quran. Bacalah Quran. Tidak ada lafaz pun dalam mana-mana hadis kelebihan dia mengikut bilangan huruf. Tak ada. Tak ada zikir mana-mana melainkan Quran. Dan tidak ada zikir yang akan diulang di dalam syurga melainkan Al-Quran. Nabi SAW sebut, siapa yang baca Quran, ahli Quran masuk syurga. Allah Ta'ala kata kepada ahli syurga yang merupakan ahli Quran, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya takunu manzilatuka inda akhiri ayatin taqra'uha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk syurga, Allah Ta'ala kata masuk syurga ni baca. Iqra, bacalah. Warqa, setiap kali kamu baca naiklah darjatmu. Warattil, perindahkan bacaanmu. Macam mana? Kama kunta turattilu fid dunya, seperti mana dulu di dunia kamu baca. Sebanyak mana kamu baca dalam dunia, sebanyak itulah yang kamu akan baca dalam syurga. Setiap kali kamu baca, dia akan naik darjat dia. Sampai mana? Takunu manzilatuka inda akhiri ayatin taqra'uha. Darjat kedudukan kamu, ketinggian darjat dan martabatmu dalam syurga sesuai dengan berapa banyaknya bilangan ayat yang kamu baca. Ahli Quran adalah orang yang mana akan ulang zikirnya dalam syurga. Kerana Allah bangga dengan ahli Quran. Sebab tu dalam polemik zikir, biarlah orang nak kata apa pun, kita kata Al-Quran paling utama. Jangan biarkan satu hari dalam Ramadan kita tak pegang Quran. Jangan biarkan satu hari dalam Ramadan kita tak habis satu juzuk Al-Quran. Kurang-kurang 30 hari dapat khatam satu kali.
Kalau dapat lebih, alhamdulillah, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Kalau 2 kali juz sehari, dapat 2 kali khatam. Kalau 3 kali 3 juz sehari, dapat 3 kali khatam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian barulah datang amalan-amalan hak lain, hak banyak lagi. Semua pintu-pintu kebaikan ini dibuka sepanjang Ramadan. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita sempat bertemu Ramadan. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Apa yang dah berlalu tak akan kembali. Dan kita syukur Ramadan kali ini masjid dah dibuka, saf sudah dijarakkan, kita tidak ada lagi kekangan seperti sebelum ini. Alhamdulillah, Allah bagi kita kesempatan untuk kembali kepada Ramadan dalam keadaan ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Sekali lagi minta maaf kalau terlebih ada soalan. Selawat Ustaz. Ya. Ustaz bulan Ramadan selawat. Ranking dia dah selawat. Ranking dia selawat. Termasuk dalam zikir yang afdal dalam selawat. Selawat terutamanya hari Jumaat. Perbanyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap nak banding dengan Quran. Ramadan nas-nas yang ada ialah pada Al-Quran. Kerana hubung kait Quran, diturunkan Al-Quran dalam Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya tak nafi selawat ni baik besar, tapi dalam Ramadan Al-Quran lebih utama. Tak boleh nak banding. Even kalau selawat, kita kata hari Jumaat selawatlah banyak-banyak. Tapi kita kena hati-hati. Kadang-kadang orang guna nama selawat, tapi selawat yang dia baca bukan selawat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari hak paling afdal, paling istimewa yang lisan Nabi, lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkannya, dan pasti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling disukai oleh Allah, kerana Nabi adalah kekasih Allah yang teragung. So kita banyakkanlah baca Quran. Banyakkanlah Quran. Nabi SAW saya sebut tadi, dalam hadis Jibril datang setiap Ramadan, Nabi tadarus Quran dengan Jibril. Nabi tadarus Quran dengan Jibril. Tahun terakhir sebelum Nabi wafat, kalau biasa sekali yang Nabi khatam dengan Jibril, tahun terakhir dah 2 kali Nabi dengan Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Agung Ramadan. Kalau kita biarkan dia sia-sia, ugi. Hak sunat banyak lagi lah. Kita belum cerita kalau mari duduk di saf yang pertama, datang awal ke masjid. Kalau kita boleh jalan kaki mari ke masjid, cari asbab kebaikan yang banyak. Buat baik kepada anak yatim, buat baik telefon ke mak ayah. Kalau dah lama, kalau boleh tiap-tiap hari telefon, minta maaf dengan mak ayah, minta maaf dengan adik-beradik, hubungkan silaturrahim. Terlalu banyak. Ramadan adalah kesempatan ibadah, karnival, festival ibadah, dan di sinilah kegembiraan orang-orang saleh, di mana mereka gembira dengan Ramadan, bukan dengan makanan, bukan dengan pesta perayaan, tapi mereka gembira ialah saat ini waktunya mereka nak kembali kepada fitrah, iaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Sekali lagi maaf, rasa tak ada lagi kuliah subuh sampai 7.50 ni. Pasal lama tak mari tu. Tak apa. Ajilah tolong jamin kalau orang nak katak pandai. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau sempatkan kami bertemu dengan Ramadan. Jadikanlah kami dari kalangan mereka yang menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hidayah dan taufiq-Mu ya Allah, untuk kami mengisi Ramadan kami dengan amalan-amalan salih,
dengan amalan kebaikan dan ketaatan kepadamu ya Allah, sesuai dengan apa yang Engkau redai dan sesuai dengan apa yang Engkau sukai. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Kenyangkanlah kami dengan alunan-alunan zikir dan ingatan kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Lembutkanlah tulang-tulang kami, sendi-sendi kami ya Allah, untuk rukuk sujud kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, kesihatan, kesempatan untuk kami isi Ramadan dengan amal kebaikan. Ya Arhamar Rahimin, hidayahkanlah kami, sucikanlah hati kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Janganlah Engkau keluarkan kami dari Ramadan melainkan dalam keadaan dosa yang terampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang Engkau janjikan mustajabnya doa orang yang berpuasa, kami mohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkaulah yang maha agung, Engkaulah yang maha pemurah, Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurgamu yang tertinggi. Masukkanlah kami ke dalam syurgamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami selama ini. Kami hamba-Mu yang banyak dosa dan kesalahan. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon keampunan, dan Engkaulah harapan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, kami serahkan urusan kami dan keluarga-keluarga kami kepadamu ya Allah. Pandulah ubun-ubun kami, pandulah ubun-ubun isteri-isteri kami, anak-anak kami kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Engkaulah yang maha berkuasa dan Engkaulah yang maha memiliki segala-galanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk akhirnya, macam saya sebut tadi, saya memang ada untuk minta kalau ada siapa-siapa nak bantu tahfiz saya di Kelantan. Saya pun ada sebarkan WhatsApp tadi, dan kalau nak bagi cash pun bolehlah, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.